إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni insya-Allah kita sambung lagi Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Al-Faslur Rabi' fil Hasad. Fasal keempat pada menyatakan hasad. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat yang kitab saya ni 252. Lama berapa? Tak jumpa? 190. Mi'ah wa tis'un, 190. Al-Faslur Rabi' fil Hasad. Fasal keempat pada menyatakan hasad. Jadi kitab ini dia ringkas lah, dia cerita. Jadi saya pun tak dan juga nak memanjangkan dengan tengok kitab lain. Jadi biar kita baca secara ringkas dulu, sekurangnya pengenalan kita reti sikit-sikit tentang sifat yang macam ni. Antara yang kita tengok di sini, dia mula dengan sifat apa? Maksiat batin ini mula dengan sifat yang mazmumah, sifat yang dicela. Lepas tu baru dia cerita sifat mahmudah, sifat yang dipuji, sifat yang dipuji syarak. Pasal apa dia mula yang ni dulu? Dia tak mula dengan mahmudah dulu? Siapa boleh jawab? Dia dalam kita nak bersihkan diri kita, hati kita, jiwa kita, dia dua. Dia ada takhalli, dia ada tajalli. Takhalli ni kita kosongkan. Kosong apa? Kosongkan hati kita, jiwa kita daripada sifat yang dikeji. Kemudian kita tajalli, kita hias diri kita dengan sifat mahmudah. Jadi kalau kata cawan yang kotor, kita nak kena buat apa? Kita kena basuh dia dulu, buang, bagi kosong, tak ada sifat-sifat yang tak elok, kotoran semua tu. Kemudian baru kita masuk ayak, jus ke apa-apa ke hak sedap lah. Macam tu lah lebih kurangnya. Boleh tak kalau kita hak kotor, kita terus nak masuk, terus nak bersih dengan dengan hak sifat mahmudah. Jadi kalau kata ayak gelas tu, jadi kotor ni dia ada lagi. Jadi kita nak kena banyak kali melipat pergi dia keluar tu, barulah nak kosong, barulah dia nak elok. Tapi tak tahu elok ke tak. Jadi kita nak kena kosongkan dulu diri kita daripada, dan mungkin kita dua-dua sekali lah kita buat. Tak bersihkan hati kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tak apalah, bagaimanapun kita terus. Adapun hasad, yakni dengki, maka dengki, hasad itu dengki. Kita bubuh dua sekali, hasad dengki. Dia ni hasad dengki macam yakni dengki, maka iaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak lagi haram. Jadi haram perbuatan dengki. Dalam Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mempunyai hasad dengki. Ketika mana dia melakukan kedengkiannya itu, maka akan binasa orang lain. Bukan takat orang lain, dia pun akan binasa. Amalan yang dilakukan akan binasa. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam
annal hasada haram wa huwa an tuhibba zawal an-ni'mah min ghayrika wa tuhibba nuzula musibatin bih wa la tahrumul munafasatu wa hiya an taghbitahu wa tashtahi li nafsika mithlahu wa la tuhibbu zawalaha minhu. Ini dia punya maksud ataupun yang dikatakan hasad dengki. Imam Ghazali sebut, dan ketahui olehmu bahawa dengki itu haram. Haram iaitu bahawa haram ni maknanya apa? Haram ni maknanya buat berdosa lah. Iaitu bahawa suka engkau akan hilang nikmat. Kita seronok, kita gembira kalau satu nikmat itu hilang daripada orang lain. Siapa-siapa yang kita dengki, hasad, tengok dia tu contoh ada kelebihan, duit lebih, jadi kita nak bagi hilangkan dia supaya dia tak ada duit ataupun dia jatuh miskin daripada kaya ataupun apa sajalah, tak kira, daripadamu. Dan suka engkau turun balak dengan dia. Kalau boleh dia ni rumah hebat, duit banyak, kereta mewah, kalau kata boleh bakar apa nama kereta dia, biar dia kan, biar dia dalam, biar dia apa, biar dia teruk, biar dia rasa bagi, macam tu. Kadang-kadang dia suka engkau turun bala dengan dia. Kalau kata turun bala, padan muka kan, macam tu lah. Dan tiada haram munafasah, iaitu bahawa engkau kenang-kenang yang suka bagi dirimu. Jadi tengok orang banyak duit, kita seronok. Macam Abid Liu, Ustaz Abid Liu, tengok dia seronok, banyak duit dia. Bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain. Dia jadi dia seronok. Kalau kata boleh nak macam dia juga, boleh buat macam dia. Dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Dan kita nak macam dia, di samping kita pun tak mau dia hilang daripada dia macam tu, biar sama-sama. Tapi kalau hasad dengki, dia nak nikmat itu hilang daripada dia tu, kalau boleh main pindah kat kita, kat dia boleh kena bala. Ini hati kotor dengan sifat hasad dengki. Jadi kullu ni'mah, Nabi sebut dalam riwayat yang lain, ada sebutan ni tak ada, setiap nikmat itu ada orang yang akan menghasadkan, akan mendengkinya. Jadi kalau kita ada lebih, jangan kita menunjuk sangat dengan kelebihan kita tu. Bahaya, membahayakan diri kita. Ada orang, baru ni saya dengar cerita, dia kalau pergi kedai ada duit, dia saja tunjuk dompet dia tu 50, ada 100, bagi orang tengok. Bukan bagi orang tengok pasal dia banyak duit. Dia jadi itu saja nak tunjuk. Kalau dia macam-macam lah, apa saja kelebihan nak tunjuk sangat ni. Jadi akan ada orang yang hatinya sakit, apa nama, orang yang ada dalam diri dia hasad dengki, tu tunggu masa. Baik, ada yang macam tu. Baru ni dengar, rupanya bukan seorang ni, betul dengar yang lain pula. Ada ramai yang buat lagu tu, kerja lagu tu. Memang lagu tu. Kadang-kadang satu keluarga, adik, abang, semua lagu tu. Kata lagu tu dia. Kalau kata kita buat apa nama, kawan-kawan biasa tu melawak, cerita lain kan. Kadang-kadang kita saja tunjuk ke orang tu pasal kita nak bagi orang sakit hati. Bila orang sakit hati, kawan tu pun hati bukan elok sangat, mulalah dia buat macam-macam kat kita. Kita dengar lah, kadang dia ada lembu dia hilang, ada kambing hilang, macam-macam yang berlaku kita tengok kan. Setiap nikmat tu dia akan ada orang yang menghasad dengkinya. Jadi kita pandai-pandai jagalah kan. Jangan terlajak, jangan terlebih. Dalam Islam dia ada wasatiyah, dia ada kesederhanaan. Tunjuk sangat pun akan membahayakan kita. Kalau kami di sekolah saat ni, saya faham pasal rumah. Kami buat rumah, kita buat rumah ni, pagar, tukar pagar, lagi buat push tambah ni, tak apalah, bagus ya.
Kita dengar mana rumah aku tengok orang tengok pun mencuri perompak, penyamun tengok pun tak kelapak, tak ada apa, tapi jam tengok tang kereta, hai tak boleh betul. Tengok tang kereta jam kena sorok ke belakang. Tapi Cina ramai lagu tu kan, rumah macam nak roboh. Kereta Camry jangan main Velfire. Tak tahu lah apa depa punya minda depa tu, depa set tu mana tak tahu kan. Tengok orang kadang tu tengok dalam rumah depa tu kadang tikar apa tai pun tak ada, simen biasa lah. Kan? Itu tahu lah apa, tak tahu lah depa kadang-kadang hak yang depa tu pun dia ada apa feng shui. Tahu tak feng shui? Feng shui kan sebut dah. Dia cara macam mana dia nak atok rumah tu, angin masuk ke mana, masuk mana, sini atok tak mana, sini atok tak mana, benda ni atok tak mana. Depa ada ilmu tu. Kita pun ada sebenarnya. Kita pun ada. Pasepa jadi macam pasepa rumah dulu ni depa buat apa kat rumah kayu, bagi ada di belakang, bagi ada ruang di bawah tu. Ada sebab apa tu pasepa dia buat tikap ni, pasepa buat pintu ni kan. Dan sebagainya lah. Orang dulu kita ada buat mentam lepas tu gaduh panas tak apalah, boleh beli aircon pun tambah sejuk kan. Baik. Kemudian terus dan tiada suka engkau hilang daripadanya, dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim. Tapi kalau kata orang yang zalim, kita boleh suka hilang nikmat yang ada pada dia. Contohnya dengan sebab kekayaan dia menindai orang, dia bagi orang pinjam, lepas tu kenakan bunga lebih-lebih. Pinjam 1,000, bunga duk taruh lama sampai jadi 10,000. Banyak bunga pun dah tak boleh biar, tambah nak bayar hutang kat Alung, Angah semua tu. Baru ni pun ada kisah yang saya tahu lah, yang kita kenalan kan, lagu tu dia dah sempit, terpaksa dia buat. Lagi kali bukan selesai masalah dia, tambah masalah. Waktu tu lah kan. Jadi dia gali lubang, dia tutup lubang ni, dia hutang ke orang ni, dia tak boleh nak bayar, dia janji pun semua, kawan tu dah urut, ambil kat kawan ni, hutang kawan ni, habuan nak tutup lubang hak kawan ni, tu hutang tani pula, tak habis punya cerita. Baik, kalau kita suka nikmat itu hilang daripada orang, sebab apa? Nikmat yang ada pada orang tadi, kita pergi nikmat namanya seronok, sedap lah. Pasal nikmat itu dia jadi macam istidraj. Allah Ta'ala bagi bukan untuk dia bagi dia tambah lagi taat, tetapi Allah Ta'ala bagi dengan dia akan menyebabkan dengan nikmat tersebut dia akan bertambah jauh kufur kepada Allah Ta'ala. Ini nama istidraj. Kadang-kadang rupa segak pun boleh jadi. Baik-baik rupa tak segak, tapi yang lebih baiknya dah lah rupa segak, bagus pula kan, tak apa lagu tu mau lah kan. Ni dah lah kata tak kira rupa, tak kira ilmu pun kadang-kadang dia jadi istidraj. Ilmu ada banyak, tapi akhirnya ilmu tu dia akan makan diri tuan dia. Termasuklah kadang-kadang boleh pergi ke ilmu agama pun boleh jadi. Sebab tu ada nama ulama usul. Baru ni mereka duk ingat apa tak tahu pasal ulama usul. Ada siapa dia cerita, ada tengok dalam politik, masuk dalam politik, habis masuk dalam politik pakat semua orang nak komen, jahanam. Baru ni pun ada kita dengar Syekh Nuruddin sebut ulama usul dia lebih bahaya daripada fitnah dajjal. Fitnah ulama jahat ni ulama jahat lebih bahaya. Sebab apa? Sebab kalau ada ulama yang ulama al-akhirah, inilah yang akan mempertahankan kita daripada fitnah termasuk fitnah dajjal. Baik. Kalau orang zalim, biar hilang nikmat daripada dia supaya dia tidak boleh buat ikut suka hati dia.
Dia tak boleh tindas orang, dia tak boleh buat naya ke orang dan sebagainya. Dan supaya hilang zalimnya itu, supaya dia tak boleh nak zalim lah. Dan ketahui olehmu bahawa hasad itu membatalkan akan ibadah. Jadi hasad ni apa orang panggil apa, implikasi, kesan dia akan membatalkan akan ibadah. Dia ni semayang tapi ada hasad dengki, maknanya semayang dia tak boleh baiki dia, semayang dia tak boleh jadi orang panggil apa, membersihkan jiwa dia daripada kotor hati. Jadi kadang-kadang kita tengok lagu tu semalam saya di masjid dekat ni lah, apa nama, Ustaz, abang Ustaz, habis ni abang ni, kita ni nak kena hadir suruh abang lagu ni, lagu tu. Nak abang pun kadang-kadang kita kata hak rumai orang tu juga. Tak apalah yang tu. Lepas tu pasal apa masalah dia? Pasal apa? Yang dia kata hak mai semayang 3 soft 4 soft maghrib. Lepas tu hak yang ikut kuliah mengaji ada 1 soft, dan paling banyak 2 soft. Banyak hak yang tunggu hak mengaji. Ada yang macam tu, dia tekan nak semayang, dia ngaji tak mau. Lepas tu tang isyak, Ustaz tengok kawan kata, tengok penuh balik mai guru mana. Kadang-kadang tu dia main maghrib, lepas tu isyak mai, tengok tak habis lagi kuliah, dia patah pi tang surau ke masjid lain, pi bayang balik. Macam tu pun ada. Pasal mungkin dia duduk tu, mungkin dia rasa sakit kot hati dah, dia tak boleh nak duduk. Pasal ialah bila kita mengaji kuliah agama, kalau kata benda buat lawak tak apa, tunggu sampai 12 malam pun tak apa, seronok. Tapi benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita rasa sakit, kadang-kadang kita rasa tak selesa, sebab dia cerita tentang, kadang-kadang tentang aib kita, macam mana kita nak buat, dia menggugah ataupun kita mengganggu keegoan kita. Bila jadi macam tu, kita rasa tak seronok, padahal itu sangat baik pada kita. Macam ubat yang kita makan, apa nama, baik tu ubat tu baik untuk kita, tapi baik maneh tu kita suka, tapi jaga-jaga naik kencing maneh, potong kaki. Ya macam tu lah kan. Tapi hasad ini membatalkan akad ibadah. Pasal ada orang yang beribadah, dia solat dan sebagainya, tapi dia tak mengaji tentang benda-benda yang begini. Maka dia semayang tu jadi kebiasaan adat dia saja. Biasa semayang lah. Cerita hak yang semalam tu, dia nak apa nama, IJK masjid nak sembang kita lah, ustaz ni duk kuliah pergi sana pergi sini. Jadi dia kata, dia ceritalah cadangan benda apa yang nak cerita dekat apa jemaah ni. Kita pun sebenarnya banyak benda nak cerita. Kalau sanggup duduk 12 malam tak apa, banyak benda yang boleh cerita. Tapi katakan maghrib dengan isyak, masuk isyak kadang-kadang ada 2 orang duk gelisah tak boleh nak duduk lah. Cepat Ustaz Pandi. Kan? Lagu tu dia cerita macam tu lah. Jadi kita tak ada tanpa ada ilmu semayang. Dia kata ni kita duk tengok kan, masjid ni dekat dengan tempat orang duk buat kursus kahwin kan. Mai kursus kahwin penuh ramai, laki perempuan, kadang mai berpasangan laki perempuan tu mai dah duk kursus kan. Tapi bila 2 kali dia kata, mai pagi petang lepas asar baru dia balik. Lepas tu hak yang mai semayang zuhur dengan asar berpekat. Kalau tengah hari tu dia habis untuk rehat, dia keluar pergi makan, lepas tu masuk balik mayang pun tak. Wallahu alam, mayang tak mana tak tahulah. Kalau mayang tu ya. Tapi ada yang hak semayang ikut jemaah sekali ni tengok ramai, tapi hak seorang je ikut. Dia kata, dia tanya, lepas tu kata, saya ni pada dulu lagi tok upak mak bos semua dulu daripada kecil jaga sungguh berat tu semayang. Jadi saya sampai ni pun alhamdulillah lah jagalah. Mudah-mudahan lah dia memberi kesan bekas lah semayang tu pada diri dia, sikit sebanyak, tak banyak pun sikit kan. Tapi kalau jadi memang kebiasaan betul semayang pasal apa tu, pasal duk biasa duk buat lagu ni dah, yang tu tak berapa nak clear, nampak gaya kan. Jadi tetap bersarang hasad dengki dia dengan kita cerita hari tu pada dia lagi apa nama ghadab, marah dia
dan sebagainya. Dua ada sarang lah ni. Dan mendatangkan murka Allah Ta'ala. Satu, dia akan batalkan ibadat. Wala tubtilu a'malakum. Dalam Al-Quran disebut beberapa kali. Antara yang membatalkan pahala amalan kita, hasad. Antaranya ialah yang membatalkan disebut kalau dalam infak, membatalkan apabila kita mengungkit-ungkit ataupun kita kata dekat orang yang nak main minta sedekah kat kita walaupun kadang-kadang kita bagi tetapi mulut wopet-wopet dia pula. Jadi yang tu tak berapa nak clear, batal lah. Walaupun dia bagi juga tapi tak dikira. Itu wallahualam. Cuma saya pernah juga lah cerita, tapi cerita untuk kebaikan juga. Sebab macam ni ada tempat ada masalah, kita nak kena apa pun yang berlaku, kita nak kena tengok keadaan masa macam-macam kan. Orang mai budak-budak macam itu kes itu dulu ni, apa dia pi ke bank, dia pi ke petrol stesen minyak kan, mai berhenti pecik boleh apa sedekah kami, apa sumbangan kami tahfiz anak-anak yatim kan, buat amal apa semua. Jadi kita kata betul ya, elok tak apalah tang tapi masalahnya ceritanya kita tanya ni kalau duk pi keluar ni masa bila pi mengaji hafal Quran. Ada masa-masa cerita kita kadang-kadang kita tengok kesian kat budak-budak tu pula. Ini kami belajar menega lah apa semua. Kadang bila bahasa depan tu cerita dia habis masuk kot tu kadang tu. Betul lah juga kan, nak cari nafkah lah apa semua tu, dia memang betul kukut depa tu anak yatim, tapi kadang-kadang cara itu tak kena. Tak tahulah, wallahu alam. Tapi tak seronok lah, kita tak seronok. Abang kan. Okey, tak apa kalau kata kita mengaji, biasa test tu, biasa tanya. Okey, kalau kata dah mengaji, hampa mengaji tak apa. Hafal banyak mana dah? Dia mula gelabah. Dia mula gelabah. Lepas tu dia kata apa yang ni? Tanya tebuk sambil habis satu ayat, baca. Dia tak boleh. Kau tahu mengaji mana lagu ni kata? Macam tu dah cerita dah. Betul ke habis gitu lah. Dan ni tak apa dengar lah. Pasal itu pun kadang-kadang dia kata sedikit apa semua, wallahu alam. Tapi itulah cerita dia. Baik. Dan mendatangkan murka Allah Ta'ala seperti sabda Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad itu memakan, ia akan amal kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Jadi kita buat kebaikan, kita buat amalan, kita solat, kita sedekah dan sebagainya, hanya dia boleh hilang hanya dengan kita hasad dengki. Jadi kita nak kena bagi hilang betul-betul hasad dengki apa nama daripada dalam diri kita. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad, mudah-mudahan kita terlindung daripada orang yang nak hasad dengki kepada kita, dan kita juga minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada lekat pada kita sifat dengki itu kepada orang lain. Tetapi disebut dalam hadis sahih disebut tidak boleh hasad melainkan illa fisnatain, melainkan dua perkara. Yang pertama ialah seseorang lelaki yang Allah Ta'ala anugerahkan, kurniakan kepada dia Al-Quran yang dia baca siang dan malam. Tu boleh. Itu sebenarnya dia nama ghibtah, cemburu tanpa kita nak hilangkan nikmat dia tu. Maknanya kita nak macam dia juga, cemburu dia boleh tara ni, kita tak boleh tara ni. Yang tu tak apa. Dan yang kedua, orang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia harta, dia infak siang dan malam, siang dan malam, dia pun nak jadi macam kawan tu, supaya dia pun boleh infak siang dan malam seperti orang tu, tanpa dia nak dihilangkan nikmat daripada kawan yang dia cemburui itu. Itu boleh tu. Benda-benda yang sebenarnya benda apa pun samalah, ilmu ke apa kan, kita cemburu dia boleh nikmat,
dengan sebab apa? Dia boleh nikmat tersebut, dia gunakan nikmat tersebut ke arah kebaikan yang menyebabkan pahala dia bertambah. Kita pun nak macam tu juga. Kan orang boleh sembahyang banyak, kita cemburu tengok orang tu boleh sembahyang banyak, pasal apa aku tak boleh sembahyang banyak macam dia. Contohnya lagu tu, apa-apa kebaikan begitu. Kita nak kena tengok dalam hadis sebut, kalau macam tu, unzuru, lihat, perhati siapa yang ada di man asfala minkum, yang berada ada orang yang lihat, perhati orang yang berada atas pada kita, dan jangan engkau tengok orang yang di bawah mereka. Maknanya apa dia? Kalau kita nak beri pulun pada soal ibadat dan sebagainya, lebih pada situlah benda akhirat. Untuk benda akhirat, kita tengok orang yang lebih tinggi, yang lebih hebat amalan daripada kita. Kalau dari sudut akhirat, kita tengok orang yang lebih hebat daripada kita, baru kita motivasi nak buat. Kan? Kita semayang takat semayang wajib, tengok kawan ni semayang sunat, tengok kawan tu semayang sunat, jadi kita berasa nak macam dia juga. Jangan kita tengok kita semayang wajib, kita tak tengok orang yang rajin semayang sunat, kita tengok orang yang tak semayang. Aku elok lah juga boleh mayang 5 waktu daripada depa tu mayang pun tak. Sampai tu, sampai tara tu, sampai bila pun kita duduk lagu tu lah. Tak meningkat lah. Hal-hal kebaikan kita tengok macam tu. Tapi kalau bab dunia, ada tengok orang yang di bawah pada kita. Kita miskin, yang kita jadi tak geram, tak seronok ni bila apa? Bila kita tengok orang lebih kaya pada kita. Hilang kesyukuran. Tapi kalau kita tengok orang bawah kita naik kereta, kita naik kereta harga kita kata bubuh 20,000, second hand lah. Adakah kereta baru 20,000? Kereta lembu pun ada, tapi kereta lembu pun tak naik lah. 20,000 tak ada. 20,000 kereta second hand. Tengok kereta orang hak yang mu pakai apa? Chevrolet. Saya baru ni geram tengok kawan saya. Kawan satu batch, dulu sekali ya, hang semua ngaku lah. Ialah ni orang kaya beli Mustang. Tahu Mustang? Mustang ke Mustang lebih kurang lagu tu lah kan. Dia bukan Chevrolet, dia Ford. So katanya murah dah lah ni, 100 lebih. 100 ribu lebih kan. Seronok. Abang dia tanya lah boleh kereta ni, kata kita ni bila lah dah boleh kan. Dia tak apa, insyaAllah. Dia kata kan, alah tak apa lah, bila jumpa ni boleh test drive pun jadilah abang dia kan. Okay, insyaAllah bila mai balik mai. Bukan kawan-kawan duduk belah sik gitu je, tapi duduk belah KL tu macam-macam dah buat. Mudah-mudahan dia gunakan ke arah kebaikan lah kan. Kalau kita tengok itu bila pun kita puas hati kan. Tapi bila kita tengok, kita tara kereta dulu, ada orang kereta pun tak ada, naik motor kan. Anak 3 orang 4 orang, laki, bini, anak 3 orang naik motor. Kan? Kita tengok tu, bila tengok tu kita akan rasa syukur. Jadi benda-benda yang begitu ni, kita nak, benda-benda yang macam itulah yang kita nak tahu macam mana kita nak ubat hati kita. Bukan takat ubat hati kita, kita pun boleh cerita kaunseling kepada orang lain lagi. Baik, kadang-kadang benda-benda gini penting untuk kita tahu. Saya pun bila kita tahu macam ni, bila kita cerita ni, banyak orang duk baik cerita buat kita jadi counter pusat atau pusat aduan. Lagu mana kita cerita lagu ni, lagu tu, lagu ni. Baik, habis hasad. Kemudian jadilah, jadi ini secara ringkas. Kalau secara panjangnya nanti dia akan cerita kita yang lain, kita yang lebih besar daripada ini, dia cerita macam mana nak menghilangkan hasad dengki. Dia habaq cara teknik. Ini tak habaq, dia cuba macam pengenalan sajalah. Dia habaq, nanti baru dia habaq. Tadi saya dah habaq beberapa cara teknik kita macam mana kita nak tak mau bagi ada hasad dengki dalam diri kita. Antaranya apa lagi? Tambah satu lagi. Antaranya kita kena sifat redha, dan kita kena sifat redha apa? Di atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang ada rezeki dia. Allah Taala bagi rezeki. Setiap orang Allah Taala tentukan kepada dia.
kelebihan dan macam-macam. Kita tak sama kan. Ada orang Allah Taala bagi lebih yang ni, kurang yang ni. Ada orang dia lebih macam itulah kita. Jadi kita saling melengkapi. Jadi kita bila kita redha dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang Allah Taala bagi itu adalah berdasarkan rahmat Allah Taala. Mungkin kadang-kadang kita rasa mungkin Allah Taala tak mau bagi aku kaya. Contohnya kita miskin, tak apa nak kaya. Allah Taala tak bagi kaya sebab mungkin kalau aku kaya aku akan jadi lupa. Kan? Kalau aku miskin ni aku boleh main masjid, tak tahu nak kerja apa, tengok azan, dengar azan, main masjid. Tapi aku kaya mungkin aku sibuk pi sana, pi sini, pi travel, duit banyak. Miskin tak ada duit, orang ni habuan minyak motor RM2, pi main masjid. Tapi kalau kata ada 200, 2000, panjang sikit langkah. Pi sana, pi sini, ke sana, ke sini. Baik, al-faslul khamis, kita fil bukhli wa hubbil mal. Panjang nampak gaya ni. Tak bunyi lagi ni. Elok bunyi ponti je lah. Pasal kalau nak baca panjang, al-bukh maksudnya fasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan kasih akan harta. Dia benda hari ini ni sepatutnya dia kena jadi subjek penting dalam pengajian kita. Walau rendah pun nak kena ada pengaji. Betul-betul penting bagi kita tengok sangat penting. Kalau menengah universiti pun dia jadi kena orang panggil subjek teras. Yang jadi masalah hari ini ni sebab benda-benda hari ini tak ada dalam pengajian, tak ada dalam silibus. Akhirnya ramai di antara kita sakit hati. Sakit hati tu sakit yang batin tu tak tahu rupanya. Contohnya kes rasuah, kes penipuan. Baru ni kita tengok video scammer depa buat, depa rakam kawan tu telefon, scammer tu telefon kawan ni jawab, lepas tu dia menyembang. Dia tahu tak benda tu tak baik, dia tahu benda tu baik. Pasal apa dia buat? Aku ni buat kerja ni pun aku doa agak tiap hari. Doa hak scammer. Doa apa? Doa aku boleh berkenal orang yang memang dia pun jalan cara duit dia tak betul. Aku boleh berkenal duit orang yang orang tu buat kerja dengan jalan dengan cara tak betul. Aku doa lagu tu, aku boleh berkenal. Doa lagu tu untuk duit dapat kat dia. Dia pun tak kena, kawan pun tak kena. Tapi aku pun tahu kalau aku buat lagu ni, satu hari nanti aku pun orang kena macam mana aku kena orang. Dia pun tahu, dia boleh cerita lagu tu pula kawan tu. Pelik kan? Jadi benda gitu kita sebenarnya nak pelik tak peliknya, itulah keadaan kita. Itu dari satu segi tengok ni lagu ni. Dia tahu tak kata makan yang tak tahu, tapi pasal apa dia buat. Jadi bukan semua orang buat satu kejahatan, buat satu maksiat, buat satu dosa bukan sebab dia tak tahu itu berdosa ataupun maksiat, tapi dia buat tu dia sendiri pun tak boleh kawal, dia pun ceritanya takwa ataupun iman itu tiada di dada. Tu orang yang Islam. Orang yang bukan Islam kita tak tahu lagi lah apa cerita. Tapi ialah kita kata ada, tapi tak mana. Jadi Al-Faslul Khamis minggu depan insya-Allah Ustaz Mukhtar dia tadi nak main lagi ikut puatan. Dia pun baru mula kuliah di beberapa tempat. Dia uzur sakit sikit kaki dia tak bina ni. InsyaAllah nanti boleh bersama dengan dia lagi sebulan sekali. Takat itu sahajalah kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.